Kita nak pergi konteks peringkat awal dulu. Bagaimana tercetusnya sejarah Asia Barat ini? Dulu Empire Kristian pernah berlaku zaman kegelapan. Kalau kita buka buku teks, dia kata Dark Ages of Europe, kurun ke-5 sampai kurun ke-15. Zaman itu akhirnya ditamatkan oleh gerakan-gerakan Reformation oleh Martin Luther and the gang lah, yang akhirnya mereka pun dibunuh. Tapi nak bagi tahu 10 kurun ini, kurun ke-5 sampai kurun ke-15, 1000 tahun Dark Ages of Europe. Tapi sebenarnya bukan Dark Ages of Europe, dia Dark Ages of Christian. Sebab kalau kita kata Dark Ages of Europe, di sana ada tamadun Andalus yang terletak di Europe, yang milik orang Islam. So dia bukan Europe as benua, tetapi dia kegelapan umat Kristian. Yang mana ketika itu di Europe ada tamadun Islam yang bersinar, yang Andalus, yang buku-bukunya begitu banyak, ilmuannya begitu hebat. Sebelumnya mereka mewarisi daripada Baghdad, daripada Kufah, tradisi keilmuan Islam yang sungguh dahsyat. Saya masih ingat dulu di Andalus, bukan saya masih ingat lah, saya baca lah, bagaimana ketika mana Sultan nak buat hospital. Sultan memerintahkan beberapa orang ulama untuk pergi survey tempat untuk buat hospital ni dalam tamadun Andalus. Maka apa yang ulama buat? Mereka bawa daging mentah, pergi dekat potensial tempat yang akan dibangunkan hospital. Ini level hospital dah. Maka mereka tinggalkan daging-daging mentah di tempat-tempat tersebut. Setelah beberapa hari mereka main balik, mereka tengok daging mana yang paling kurang tercemar. Nak kata tak tercemar tak boleh lah, tapi mesti ada tercemar. Tapi paling kurang tercemar, maka tempat itulah dijadikan hospital. Sebab dia punya humidity dia di situ stable, antara kelembapan dia, kepanasan dia dan sebagainya, dia stable, maka paling sesuai dia letakkan hospital. Apa makna daripada cerita ni? Maknanya adalah orang Islam dahulu tidak memisahkan akademik dengan agama, sains dengan agama. Mereka bila disuruh ulama untuk pergi survey tempat, mereka tak pergi dirikan solat hajat di setiap tempat. Bukan saya kata solat hajat tu salah, tetapi mereka tak memisahkan nilai sains dengan faktor tempat dan faktor kehidupan. Kerana itulah dulu Islam memimpin dunia. Kita ada orang Yahudi terkenal, Musa Maimun, yang berguru dengan orang Islam, yang akhirnya dia jadi hebat tapi berguru dengan orang Islam. Berapa ramai dahulu orang Kristian yang dihukum pancung oleh kerana atas tuduhan treason, heresi, pertuduhan murtad dan pertuduhan khianat, kerana orang-orang Kristian mai berguru sains dengan orang Islam. Hari ini nampaknya benda tu terkalih. Setelah orang Kristian belajar daripada sejarah, mereka mengubahnya, tetapi orang Islam telah mengulang sejarah Kristian. Dahulunya Kristian, dia negara yang ada 3 kiblat. Bukan kiblat bermaksud semayang, tetapi kiblat bermaksud center. Yang pertamanya di Vatican lah, sampai hari ni lah Vatican. Vatican ni tuan-tuan dia sebuah negara sendiri kan, Vatican. Dia ada satu faktor kenapa Vatican dijadikan sebuah negara sendiri walaupun dia kecil. Sebab model kerusi di United Nations dia based on kerusi, bukan based on population. So secara tak langsung walaupun kecil negara tu, dia akan boleh tambah satu lagi kerusi negara Kristian. Sebab itu begitu sukar untuk Aceh dapatkan negara sendiri. Sebab kalau naik Aceh, dia akan tambah satu negara Islam. Sebab itu begitu sukar untuk Rohingya dapat. Kashmir baru ni jadi isu kan. Adakah Kashmir nak jadikan negara sendiri? Kalau dapat, negara Islam satu lagi. Sukar. Tapi tak sesukar itu bagi negara yang tak ramai Islam ataupun yang tak kuat Islam macam Timor Leste, dia boleh naik cepat. Sebab dia tak memberi, dia menambah keuntungan kepada kerusi di United Nations. Baik. Maka satunya di Vatican di Rome. Kemudian di mana lagi? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dalam perang salib pertama Kristian dapat balik. Kemudian satu lagi di Constantinople. Okey. Tentu dalam tahun 1187 Masihi berlaku perang salib yang dipimpin oleh Sultan Yusuf, ataupun tuan-tuan lagi kenal dengan nama dia Salahuddin Al-Ayyubi. Nama dia Yusuf. 1187 Islam membebaskan Baitul Maqdis dalam perang salib. Maka jatuh satu kota Kristian ke tangan orang Islam. Antara faktor bagaimana Islam boleh menang kerana perpecahan Kristian. Masa zaman itu Kristian kaum Frank yang memerintah di Baitul Maqdis terbahagi kepada dua, iaitu geng Helang dan geng Merpati. Dua kelompok geng yang tak pernah setuju antara satu sama lain.
perbalahan ini menyebabkan bukan nak kata mudah pun tak boleh juga, susah juga, tetapi antara faktor yang membolehkan Islam menang kerana perpecahan Kristian, yang akhirnya bila di babak akhir peperangan, geng merpati boykot, geng helang yang lawan. Kemudian apa lagi faktor yang menyebabkan Kristian kalah? Saya masih ingat dalam satu buku karangan Karen Armstrong. Dia ni penulis barat tapi dia pakar penulisan Islam, dan bila dia tulis tentang Islam dia adil. Kalau Islam perlu dipuji, dia puji. Kalau Rasulullah mulia, dia sebut mulia. Okey, maka dia kata setelah menang Islam di Baitul Maqdis ketika itu, maka ditahan orang-orang Kristian jadi tawanan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi buka macam tender, buka macam promosi, siapa nak beli balik tawanan Kristian, orang Kristian yang kaya, raja-raja Kristian yang kaya nak beli orang Kristian ini, beli buat balik. Kami tak mau jadikan jadi tawanan, tak mau seksa mereka, beli, tebus. Harga dia sangat murah, equal tu sepasang kasut dia untuk seorang Kristian. Tetapi raja-raja Kristian tak respon. Orang-orang Kristian yang kaya, tuan-tuan tanah, lari meninggalkan saudara mereka. Kata-kata terkenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia kata apa? Ini punca Kristian kalah kerana orang kaya tak kenang orang susah. Persaudaraan telah terputus dalam kalangan Kristian, maka mudah untuk orang Islam menang, dan ini faktor Kristian kalah. Dan kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kelak bila Islam putus persaudaraan, ini yang akan berlaku kepada empayar Islam. Dah berlaku dah hari ini. Baik, maka 1187 Islam menang. So 3 tadi tu, Vatikan, Baitul Maqdis, Konstantinopel. Maka 1187 Baitul Maqdis Islam dapat. Dalam tahun bila Konstantinopel? 1453 Masihi, Sultan Bontau, Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Maka 2 dah kota Kristian jatuh ke tangan Islam. Maka di sinilah orang Kristian ataupun orang yang Kristian Yahudi ini, dia rasa macam we need to do something. Kita tak boleh biar kemarahan orang Islam ni, kita tak boleh biar. Dahulu kenapa orang-orang bukan Islam tamadun barat Eropah ni tak boleh masuk ke sini, sukar nak masuk? Kerana orang Islam mengawal dunia. Sempadan laut dunia ada kapal-kapal perang orang Islam. Antara pelopor kapal-kapal perang ni adalah tamadun Melayu. Kita ada kapal-kapal yang macam lancang kuning, mendam berahi. Kita punya jong ini satu teknologi kapal yang luar biasa lah. Bukan macam di Bandar Hilir, Flor di Lamar itu kapal Portugis. Saya pun tak faham kenapa kita habiskan jutaan ringgit untuk buat replika kapal penjajah, bukan kapal kita. Okay? Albuquerque sebut dalam catatan dia, bila kami curi barang-barang di Melaka, nak bawa balik ke Portugal, tak lepas kapal kami sebab barang terlalu banyak di Melaka. Maka dia terpaksa ambil kapal Melaka. Kapal Melaka ni kebolehan dah sampai tahap dia boleh, kalaulah boleh angkat kapal Portugis ni naik atas kapal Melaka. Yang besar kapal kita. Kalau dalam istilah hari ni, ada satu flight nama dia Antonov 225, Rusia punya buatan. Flight itu dia boleh bawa flight yang lain di atas dia. Besar lah Rusia punya. Okey, baik. Maka besar. Tapi mereka tak boleh tembus mari sini sebab di tengah-tengah lautan ada tentera Islam yang mengawalnya. Jadi mereka tak boleh cross. Kalau tuan-tuan tengok peta di Eropah, mereka nak cross mai, tak boleh. Pasal sentiasa ada tentera Islam. Tetapi selepas daripada itu, setelah berlaku macam ni, maka orang-orang Kristian ini bincang apa patut kita buat. Target pertama mereka adalah, yang pertama nak jauhkan Quran dengan orang lah. Kemudian nak masukkan budaya-budaya yang kita istilahkan sebagai spider masuk ke dalam dunia Islam. Saya selalu sebut benda ni. Tapi di Selangor tak bisa sebut lagi kan, saya sebut lah. Spider ni SPIDER, sport, politik, ideologi, drug, entertainment, relationship. Masukkan seekor binatang ni ke dalam tamadun Islam, dia akan hancur oleh seekor spider. Itu antara yang dibuat. Kemudian antara target dia lagi apa? Kita musnahkan kota-kota Islam dunia. Okay. Musnahkan kota-kota Islam dunia. Dia target yang pertama kota Islam dulu. Nak target empire terlalu besar, target kota. Maka setelah 1453 Konstantinopel kalah, tak tunggu lama, 1493 ataupun 1492 plus minus area itu, siapa yang jatuh? Tamadun Andalusia. Andalusia telah ranak 1492, 1493.
Tak lama tuan-tuan, 30 tahun lebih selepas Konstantinopel jatuh, mereka target pula kota orang Islam. Mana kita nak pergi? So yang pertama jatuh Andalus 1493. Kemudian tuan-tuan tambah lagi 20 tahun lebih kurang, the next city yang fall, kau tahu apa? 1511 Melaka. So Melaka duduk dalam, Melaka ini dia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan empire Islam yang besar. Dia setaraf dengan Baghdad, Kufah, Andalus, Dimash. Ini Melaka. Tapi berapa ramai orang yang senak benda ni? Kita cuma memandang Melaka sebagai tempat beli belacan lah hari ni kan. Dengan ada karaoke open dekat apa Mahkota Perik tu. Kemudian boleh naik kapal yang dua alam tu kan, cruise tu. Tapi kalau dulu kita kenal Melaka ni hang tua, hang jubat. Macam Buya Hamka sebut dalam buku dia Kenang-kenanganku di Malaya, dia kata apa? Dahulunya orang Melayu bila dia perang, dia disajikan dengan syair dan muzik perang. Hari ni New Zealand ada Haka kan. Depa diraikan dengan hikayat perang, syair perang dan cerita dan nyanyian perang. Hikayat Amir Hamzah dibacakan ketika perang. Tapi kata Buya Hamka, setelah berlaku kemerdekaan, semua itu hilang, yang tinggal cuma dondang sayang. Ini Buya Hamka sebut.